Assalamualaikum. Hari ini saya membentangkan tajuk berkenaan hukum jual beli secara atas talian serta kesan baik dan kesan buruk. Nama kod khusus MPU 23032 Pendidikan Islam. Nama pensyarah Puan Rahimah binti Halim. Pada era globalisasi ini, perniagaan jual beli secara atas talian adalah keperluan masyarakat sejak dahulu. Walaupun sejarah kehidupan manusia telah berubah, namun kehendak dan keperluan kepada perniagaan adalah masih kekal sehingga hari ini. Perubahan yang berlaku hanyalah pada barangan serta metod transaksi yang dilaksanakan. Jika dahulu tidak tergambar bahawa sesuatu urus niaga boleh dilakukan dari jarak jauh, kini ianya bukanlah suatu persoalan yang mustahil lagi. Malah, urus niaga ini mula mendominasi bentuk-bentuk urusan muamalat seharian dalam kepesatan hidup manusia pada hari ini. Konsep jual beli dalam talian. Pada masa kini, perniagaan dalam talian atau lebih dikenali sebagai atas talian merupakan salah satu medium perniagaan terkini yang banyak diaplikasikan oleh peniaga pada hari ini. Tambahan pula, jual beli atas talian juga merupakan sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi yang canggih dan talian internet untuk berurusan dengan pelanggan. Seterusnya, jual beli atas talian juga melibatkan kegiatan perniagaan yang menggunakan internet sebagai instrumen pemasaran dengan jangkauan potensi jualan seluruh dunia. Secara keseluruhannya, hukum jual beli dalam Islam adalah harus. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT seperti yang bermaksud yang demikian, ia disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Pandangan ulama berkenaan dengan akad jual beli secara atas talian. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, dalam perkara perdagangan, barang yang diperjualbelikan diisyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan gharar dalam jual beli kerana Rasulullah melarang praktik tersebut seperti dalam sebuah hadis yang dinyatakan Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Islam merupakan agama yang sesuai dengan setiap perkembangan zaman. Dengan demikian, Islam juga tidak melarang jual beli online. Strategi membeli dalam talian. Membeli belah secara dalam talian online sudah menjadi trend dalam kalangan masyarakat Malaysia. Variasi platform membeli belah secara online jauh lebih mudah dan tidak membebankan dan lebih menjimatkan masa dan kos. Barangan atas talian juga sering ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding di kedai kerana penjual tidak perlu membayar sewa kedai, mengeluarkan kos operasi yang tinggi seperti elektrik dan tenaga kerja. Sekarang saya akan menjelaskan kesan baik dan kesan buruk. Saya akan jelaskan kesan baik terlebih dahulu. Yang pertama, urus niaga dan kontrak yang cepat dan cekap. Yang kedua, mudah mengurus inventory sehingga pelanggan dapat mengetahui dengan segera jika apa yang mereka cari ada. Bagi penjual juga merupakan kelebihan penting untuk mendapat mengisi semula sebelum stok habis. Yang ketiga, pengurangan kos kaki tangan. Yang keempat, kemungkinan mencari lebih banyak pelanggan atau mencari kedai yang lebih baik melalui enjin carian. Yang kelima, kemungkinan membeli dan menjual produk komersial yang jarang atau kurang tetapi mempunyai bahagian pasaran mereka. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesan buruk. Yang pertama, takut pembayaran palsu, penipuan dan pencurian maklumat peribadi pengodam. Yang kedua, kesukaran atau bahkan ketidakupayaan untuk mengesan penipuan dan penipu. Yang ketiga, terdapat kos tambahan yang dalam kebanyakan kes harus ditanggung oleh penjual. Yang keempat, ketidakselesaan untuk pulangan.
Dan yang kelima, kelewatan dalam menerima produk sekurang-kurangnya 1 hari. Konklusinya, transaksi jual beli secara atas talian memudahkan pengguna juga tidak perlu ke premis jualan kerana pemilihan barang dan ijaz kabul telah dilakukan melalui internet. Ia juga dapat menjimatkan masa dan keadaan. Dalam al-Quran juga tidak terkecuali menyebut mengenai perniagaan agar ia berlaku secara adil dan mengelak berlakunya penindasan. Justeru, perkara penting ini perlu diperhalusi secara jelas agar tidak baik dalam urusan jual beli. Sesungguhnya, Islam tidak memisahkan kehidupan seharian dengan panduan agama, malah kehadiran teknologi komputer dan internet telah banyak mengubah corak dan gaya hidup manusia masa kini. Definisi e-dagang. E-dagang adalah salah satu konsep perniagaan pada masa kini yang banyak digunakan oleh para peniaga di platform e-dagang. Kelebihan konsep ini adalah penjual tidak perlu mengeluarkan sebarang modal dan juga menyimpan barangan-barangan jualan. Kebiasaannya, peniaga akan mencari pengilang atau pemborong di dalam atau luar negara yang menawarkan sesuatu barang dengan harga yang murah dan menggunakan bahan-bahan seperti gambar dan maklumat produk yang dibekalkan oleh pengilang atau pemborong tersebut bagi mempromosikan di platform e-dagang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Manakala ia juga mendefinisikan e-dagang kepada 4 perspektif, iaitu yang pertama, perspektif komunikasi, penyampaian maklumat produk atau perkhidmatan melalui cara elektronik. Yang kedua, perspektif perniagaan, merupakan satu aplikasi teknologi ke arah transaksi perniagaan automatik. Yang ketiga, perspektif perkhidmatan, pengurangan kos besar-besaran di samping meningkatkan kualiti dan mempercepatkan kelajuan perniagaan dan perkhidmatan penghantaran. Yang keempat, perspektif dalam talian, e-dagang merujuk kepada kemungkinan untuk membeli atau menjual produk dan maklumat serta perkhidmatan dalam talian lain. Sebagai contoh, pengguna mungkin mahukan pengguna laman web sumber terbuka dengan bahagian belakang yang mesra pengguna di mana pengguna boleh bereksperimen dengan pengurusan inventory, pemilihan troli yang ditinggalkan dan pelbagai jenis hosting web. Sebaliknya, jika pengguna seorang pemula dalam dunia pengurusan perniagaan e-dagang, maka pengguna mungkin ingin menukar platform perdagangan sumber terbuka untuk mendapatkan penyelesaian yang dihoskan. Alat mesra pengguna ini seringkali kurang bermasalah bagi pemula kerana ia dilengkapi dengan pelbagai alat bawaan seperti tempat percuma penyesuaian drag and drop dan sokongan produk tanpa had. Kebaikan e-dagang dari sudut peniaga. Yang pertama, kos rendah dapat mengurangkan kos yang tidak diperlukan oleh pengeluar dalam memasarkan produk dan hasilnya harga yang sampai kepada pengguna lebih murah berbanding dengan melalui perantara. Yang kedua, prospek dan pemasaran luas. Jika dahulu pemasaran produk hanya terhad di kawasan terdekat sahaja, namun melalui e-dagang, peluang untuk mengiklankan dan memasarkan barangan atau perkhidmatan lebih luas tanpa sempadan dapat dilakukan. Justeru, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dapat dilihat sebagai pemangkin kepada perluasan perniagaan, terutamanya dalam perniagaan secara atas talian. Kebaikan e-dagang dari sudut pengguna. Yang pertama, banyak pilihan. Pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai banyak pilihan dari segi harga, kualiti dan juga perkhidmatan. Dengan itu, pelanggan dapat membuat pilihan yang tepat dan dapat memenuhi kehendak mereka. Dengan kemudahan seperti e-dagang ini, para pembeli atau pengguna mempunyai lebih banyak pilihan dan boleh melakukan transaksi jual beli yang berlebihan tanpa had. Yang kedua, dapat menjimatkan masa. Membeli belah melalui internet memenuhi beberapa keperluan pengguna dengan lebih cekap dan berkesan berbanding membeli belah secara konvensional. Pengguna boleh melayari laman web ataupun aplikasi apabila membeli belah. Pengguna hanya perlu membuat urusan tawar-menawar serta mendapatkan maklumat lanjut berkaitan barangan hanya daripada internet dan seterusnya membuat pesanan jika perlu. Kelemahan e-dagang. Yang pertama, privasi dan keselamatan boleh menjadi masalah sekiranya kedai dalam talian tidak menawarkan semua syarat keselamatan dan privasi untuk memastikan keselamatan dalam talian selamat. Tidak ada seorang pun yang mahu maklumat peribadi dan kewangan mereka dilihat oleh semua orang. Jadi, penting untuk menyelidik laman web ini sebelum membeli.
Yang kedua, kelewatan penghantaran. Walaupun penghantaran produk cepat, keadaan cuaca, ketersediaan dan faktor lain dapat menyebabkan penghantaran produk ditunda. Yang ketiga, kualiti. Walaupun e-dagang menjadikan keseluruhan proses pembelian menjadi mudah, pengguna tidak dapat melihat atau menyentuh barangan sehingga ia dihantar di rumah. Kesimpulan e-dagang. Perniagaan internet melalui e-dagang ini bukan sahaja memberikan manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. Dari semasa ke semasa, e-dagang akan memberikan peluang dan cabaran yang tidak terkira banyaknya kepada ekonomi dan masyarakat kita. Di samping itu, bukan sahaja rakyat yang menerima kebaikan dan faedahnya, malahan hal ini turut memberikan impak yang besar kepada negara. Keadaan ini menunjukkan bahawa Malaysia kini mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Bagi peniaga, e-dagang boleh meningkatkan jualan dan mengurangkan kos pengeluaran serta dapat menapasi pembekal baharu dan ragam kongsi perniagaan selain dapat berinteraksi terus dengan pengguna. Walau bagaimanapun, pengguna juga harus berhati-hati kerana terdapat beberapa risiko yang bakal dihadapi oleh mereka. Persediaan yang lebih teratur perlu jika e-dagang ini hendak dilaksanakan. Justeru, langkah kawalan terutama aspek keselamatan perlu dititik beratkan dalam usaha meningkatkan skop perniagaan berasaskan internet. Tindakan ini penting supaya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap perniagaan internet. Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa dan kerajaan haruslah mengawal penggunaan internet dalam bidang perniagaan supaya kemudahan ini tidak disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tegasnya, urus niaga secara dalam talian ini mempunyai kesan negatif dan positif yang tersendiri. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, urus niaga ini dapat membawa produk dan imej negara ke pesada antarabangsa serta mampu bersaing dalam ekonomi dunia tanpa sempadan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk menggerakkan ekonomi negara agar lebih maju dan setanding dengan negara luar. Okey, saya akan terangkan syarat jual beli. Okey, syarat jual beli maksud dalam bahasa Arab disebut al-aqdu. Pada bahasa bermaksud sesuatu yang mengikat. Mengikut syarat, ia adalah suatu kesimpulan daripada proses tawar-menawar. Maksudnya di sini adalah di antara dua pihak yang bersetuju untuk melakukan sesuatu dan melibatkan cadangan ijab dan penerimaan kabul. Okey, yang kedua adalah ia adalah suatu ikatan dengan penerimaan yang melakukan kesan pada perkara yang diakadkan. Okey, dekat sini pula adalah kewajipan menyempurnakan bertanggungjawab yang tertentu. Contoh, ada 3 contoh jual beli, iaitu pertama, penjual dan pembeli mestilah seseorang yang rasyidan, iaitu berakal, akil balik dan matang dalam menjual beli. Okey, yang kedua pula adalah pembeli dan penjual hendaklah dalam keadaan tidak dipaksa atau dimanipulasi. Okey, yang keempat adalah hendaklah ada dua pihak, iaitu penjual dan pembeli, kerana ada mustahilnya di antara kedua-dua ini adalah pembeli atau penjual. Yang keempat pula adalah jenis barang hendaklah yang mampu diserah oleh penjual kepada pembeli bagi mengelakkan elemen membuang dan juga membazir harta. Yang ketiga pula adalah rukun jual beli. Ya, ada 6 rukun jual beli. Yang pertama adalah suci, yang kedua memberi manfaat, yang ketiga adalah tidak ditaklidkan, yang keempat adalah tidak dibatasi waktu, yang kelima adalah dapat diserahkan dengan cepat dan lambat, yang keenam adalah ijab. Hukum jual beli secara atas talian serta hukum baik dan buruk dari segi ciri-ciri. Apa itu hukum jual beli? Hukum dasar muamalah adalah al-ibahah, boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad as-salam, iaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam jual beli baik online maupun offline, ada yang halal dan ada juga yang haram. Di sini akan dijelaskan jual beli online dalam perspektif hukum Islam. Antara ciri-ciri jual beli dalam talian ialah pembeli dan penjual tidak bersemuka secara fizikal.
Ini kerana urusan jual beli dilakukan secara maya, penjual atau dipanggil juga pengiklan memasukkan maklumat berkaitan barang yang hendak dijual di mana-mana laman web atau media sosial. Maklumat itu biasanya dalam bentuk gambar, penyataan ciri-ciri barang, kegunaan dan beberapa perkara lain yang dapat menarik minat pembeli untuk membeli. Namun, kebiasaan pembeli tidak berkomunikasi dengan penjual disebabkan telah biasa atau telah pasti mengenai barang yang hendak dibeli. Mereka telah mendapat maklumat mengenai barang itu, bahkan mungkin pernah menggunakannya. Di sini wujud sikap saling mempercayai antara penjual dan pembeli. Kedua ialah wujudan barang. Dalam keadaan biasa, barang dagangan wujud ketika akad dilakukan. Pembeli boleh memeriksa atau menilai sendiri barang yang ingin dibeli. Pembeli boleh buat penilaian secara fizikal seperti menyentuhnya, melihat dan perkara lain yang boleh dilakukan seadanya apabila barang berada di hadapan mata. Sebaliknya, jualan di atas talian tidak memberi peluang sedemikian ini. Ini kerana pembeli hanya mendapat maklumat mengenai produk secara gambar yang dipaparkan dan beberapa maklumat yang dinyatakan. Sekiranya ingin mendapatkan maklumat lebih, bakal pembeli boleh menghubungi penjual. Yang ketiga ialah bentuk akad. Dari segi akad, jualan biasa memperlihatkan sigah akad sama ada melalui perkataan, perbuatan atau secara berdiam diri. Namun, akad jualan atas talian berlangsung secara berasingan. Peniaga menyatakan kesediaan menjual mungkin telah berapa bulan lalu ketika meletakkan iklan hendak menjual, sedangkan pembeli baru menyatakan persetujuan hendak membeli. Ini ternyata tidak menepati syarat menetapkan ungkapan kabul hendaklah saling berkaitan dan ada kesinambungan seperti ungkapan ijab, yakni perkara itu berlaku dalam satu majlis serta kedua-dua pihak saling memahami ungkapan dikeluarkan. Dalam menjelaskan perkara itu, ulama setuju mengatakan pada hakikatnya ia berlaku secara bersambung, yakni ijab dari penjual biarpun dinyatakan lama, tapi hakikatnya ia masih berterusan disebabkan ungkapan itu masih kekal dilihat atau dibaca oleh pembeli. Penjual secara berterusan menyatakan ijab untuk menjual. Lainlah jika penjual menarik balik iklan yang dibuat itu, dan tentulah bakal pembeli pula tidak boleh melakukan kabul. Kesimpulannya, kecanggihan dunia teknologi pada hari ini telah menyaksikan pelbagai aplikasi bagi memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Justru itu, kemudahan telah mewujudkan perniagaan secara atas talian dengan pelbagai barangan yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. Jual beli atas talian bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. Jual beli atas talian mampu meningkatkan jualan dan mengurangkan kos yang tertentu serta dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Walaupun tidak terdapat hukum asal dalam pelaksanaan dan pembentukannya, namun fuqaha telah menetapkan asas-asas hukum dan teori secara jelas berkaitan dengan urusan jual beli. Meskipun Islam menggalakkan perniagaan yang merupakan sumber ekonomi yang terbesar yang merangkumi 90% jumlah keseluruhan sumber kewangan manusia berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, namun ianya mestilah dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Islam. Keuntungan yang diperoleh dari hasil perniagaan perlulah selari dengan syariat Islam. Perniagaan mestilah berdasarkan kepada prinsip ekonomi Islam yang berteraskan keimanan dan menjauhi segala unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam seperti riba, penipuan, eksploitasi dan sebagainya. Ini tentang jual beli atas talian yang diharamkan dalam perniagaan. Yang pertama, riba. Riba merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Orang yang menyatakan riba adalah halal akan menjadi kufur dan terkeluar dari Islam. Kerana riba adalah salah satu dari dosa besar yang wajib dielakkan oleh seorang Muslim yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pengharamannya. Yang kedua, menipu dan bersumpah bagi melariskan barangan. Dalam teknik mempromosi dan menarik pelanggan, pelbagai cara dan strategi dibuat dengan tujuan melariskan barang jualan. Sungguh pun perbuatan itu dibolehkan, namun sebagai peniaga yang beriman, mereka sewajarnya tidak lupa bahawa Islam melarang sebarang bentuk penipuan dalam perniagaan. Menipu ialah melakukan suatu helah untuk kepentingan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Sebagai contoh, memalsukan tanda tangan, menjual barang tiruan dengan harga yang mahal dan menipu pelanggan dengan iklan-iklan yang palsu. Yang ketiga, larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak. Sebagaimana dijelaskan bahawa Islam sangat menggalakkan sebarang bentuk aktiviti perniagaan.
Namun demikian, Islam melarang dan menegah sama sekali sebarang bentuk transaksi jual beli yang melibatkan barangan curi, ragut dan seumpamanya. Haram dan berdosa melakukan perbuatan menjual apa-apa barangan yang membawa kepada kerosakan akhlak dan membantu kepada tersebar luasnya perkara yang keji dan hina, seumpama fitnah dan sebagainya. Masalah ini adalah sama dengan keadaan orang yang menjual anggur kepada pembuat arak atau menjual senjata kepada orang yang ia tahu akan menggunakannya untuk memudaratkan orang Islam. Kesimpulan jual beli atas talian yang diharamkan dalam perniagaan. Demikian adalah antara perkara-perkara yang diharamkan dalam aktiviti jual beli atau perniagaan. Kesemua larangan dan tegahan yang disebutkan di atas cukup mencerminkan kesempurnaan dan kesyumulan syariat Islam. Semua perkara yang diharamkan ini adalah perkara yang boleh mendatangkan mudarat dan kesulitan kepada manusia. Sekiranya semua manusia berpegang teguh dengan ajaran dan panduan Islam, nescaya semua akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Saya akan menerangkan masuk periode. Masuk periode ialah transaksi jual beli yang dijalankan secara atas talian dan terdapat aktiviti tempahan daripada pembeli pada awal transaksi sebelum barang yang dipesan tersedia. Periode juga bermaksud barang yang ditempah tiada dalam sempadan atau tiada pada penjual. Dalam erti kata lain, barang yang bakal order nanti tiada dan akan beli barang-barang tersebut. Okey, nombor 3, masa menunggu sesuatu barang mengambil masa 3 ke 4 5 minggu bergantung kepada keadaan cuaca atau faktor perayaan, bencana alam dan sebagainya. Kelebihan periode ada 4. Yang pertama, tiada perkumpulan stok. Nombor 2, penjual dapat menawarkan banyak pilihan produk. Nombor 3, tidak perlu modal besar. Nombor 4, produk jualan 100% laku. Kebutuhan periode ada 3. Yang pertama, pembeli perlu menunggu produk siap. Nombor 2, kemungkinan stok habis. Nombor 3, terdapat potensi untuk mengecewakan dengan produk asal. Rukun jual beli periode ada 4. Yang pertama, pembeli, penjual, akad, barang yang dijual beli. Kesimpulannya, untuk menjalankan perniagaan konsep periode di platform online seperti Lazada dan Shopee, kerana ia termasuk dalam bentuk jual beli salam, bayar dahulu barang dapat kemudian, dan juga kontrak ijarah upah yang disepakati ukaha tentang keharusannya. Tambah lagi, polisi permulaan semula return atau refund pada pelanggan dapat menghilangkan risiko barang tidak dapat diserahkan atau tidak sama spesifikasi yang selari dengan prinsip qiyah dalam Islam.